Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Ustaz Turbani binti Muhammad Zahlan kerana telah memberi kami peluang untuk menyiapkan projek ini. Nama saya adalah Nur Nakia binti Yunus, nombor matrik 17-18F1049. Tajuk pembentangan saya adalah bagaimanakah anda sebagai rakyat Malaysia yang prihatin memberikan saranan maupun idea bagi penyelesaian terhadap isu terbabit. Isu terbabit ada 4, iaitu yang pertama pembuangan bayi, yang kedua pergaulan bebas, yang ketiga penyalahgunaan dada dan yang keempat adalah hedonisme. Mengikut kajian, jenayah pembuangan bayi terjadi akibat daripada amalan seks bebas sebelum berkahwin, terlanjur dalam perhubungan cinta dan institusi keluarga yang bermasalah. Mereka yang terlibat terpaksa membuang bayi akibat daripada terdesak, malu, takut dan kesan yang bakal mereka tanggung ataupun ditimpa kelak. Siapakah golongan yang berkait rapat dengan isu pembuangan bayi ni? Yang pertama, remaja dan orang dewasa. Yang kedua, rakan-rakan. Yang ketiga, ibu bapa mahupun penjaga. Ini adalah contoh statistik remaja hamil pada 2014 hingga 2018 dan juga statistik kes buang bayi bagi tahun 2010 hingga 2018. Saya yang pertama adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa perlu lebih proaktif dan prihatin akan isu pembuangan bayi. Yang kedua adalah pindaan undang-undang. Undang-undang berkaitan harus diteliti supaya tidak mendiskriminasi dan meningkatkan lagi stigma terhadap remaja hamil. Yang ketiga adalah program dakwah. Dipertingkatkan dan digerakkan secara bersepadu bagi memandras isu pembuangan bayi. Yang keempat adalah usaha oleh Badan Muka Kerajaan NGO melalui perlindungan ibu-ibu di kalangan remaja yang tidak berkahwin, menyediakan tempat perlindungan iaitu Raudatus Sakinah, Kewajar Darul Wadah dan lain-lain. Yang terakhir adalah mewujudkan baby hatch sebagai tempat untuk meninggalkan bayi yang tidak diingini. Sebenarnya, setiap bayi yang dilahirkan mempunyai hak untuk hidup. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang prihatin haruslah bekerjasama, berkabung tenaga bagi memandras dan mencegah gejala ini daripada terus menular ke tahap yang lebih tinggi lagi. Justru itu, tindakan bersepadu Angkatan Relawan Rakyat Rela, Jawatan Kuasa Kemajuan Kampung JKKK dan Ruka Tetangga perlu menangani pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat dengan tindakan awal kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Masyarakat perlu sedar bahawa bagi ini merupakan anugerah Allah yang dianugerahkan kepada hamba-Nya untuk bertanggungjawab dan menjaganya. Sekian, terima kasih. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajipan, tuntutan aturan, syarat dan perasaan malu. Pengertian pergaulan bebas diambil dari kata pergaulan yang artinya proses interaksi antara individu maupun kelompok. Erti kata lain, bebas ialah terlepas dari kewajipan, aturan, tuntutan dan norma agama. Dapat 3 golongan yang terlibat. Yang pertama kanak-kanak, yang kedua remaja dan yang ketiga adalah orang dewasa. Ini adalah contoh ciri-ciri dan penyebab berlakunya pergaulan bebas. Penyelesaian bagi isu ini memperbaiki cara pandang, menanamkan nilai murni, menjaga keseimbangan pola hidup, banyak berfikiran positif tentang masa hadapan, mengurangi menonton TV yang boleh mengundang unsur seksual dan kekerasan, selalu membaca buku yang memberikan motivasi, berkomunikasi dengan orang lain dan mengadakan sosialisasi tentang bahayanya pergaulan bebas. Kesimpulan pergaulan bebas, kita sebagai generasi muda haruslah memiliki peribadi yang kuat dan sihat agar terhindar dari pergaulan bebas dan harus memerangi segala bentuk pergaulan yang salah kerana semua itu dilakukan untuk masa depan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Hal ini kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Pada pendapat anda, adakah hedonisme ini satu budaya yang baik dan boleh dicontohi oleh masyarakat Malaysia? Kering-kering. Hedonisme menurut Kamus Dewan ialah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Manakala dari dalam buku etika Islam bermaksud tentang kenakalan remaja. Dari terbitan Bina Aksara pula mengatakan hedonisme sebagai kesenangan kebaikan yang paling utama dan kewajipan seseorang untuk mencari kesenangan bagi tujuan kehidupan. Cara mengatasinya, yang pertama selalu bersyukur.
Bersyukurlah dalam setiap keadaan, khususnya atas apa yang sudah dimiliki. Yang kedua adalah selektif dalam memilih rakan, kerana rakan merupakan rakan yang terapat dan mudah untuk seseorang terpengaruh. Yang ketiga adalah hidup dalam keadaan yang bersederhana, kerana kesederhanaan adalah pembukaan kebahagiaan. Yang terakhir adalah fokus akan kerja. Ini adalah contoh faktor dan implikasi hedonisme. Antara faktornya adalah kurang pegangan agama. Yang kedua adalah pengaruh media massa. Kesannya pula akan menyebabkan generasi muda pada masa kini mudah lupa. Selain itu akan menggagalkan lagi usaha kerajaan. Dan yang terakhir adalah kerajaan juga terpaksa membelanjakan sebuah wang yang banyak. Kesimpulan yang dapat dibuat mengenai perkara ini adalah budaya hedonisme ini akan menjadi duri dalam daging masyarakat kita, terutamanya anak muda. Ini kerana budaya ini mendatangkan kesan negatif terhadap masyarakat, negara, agama dan bangsa. Jika budaya ini tidak dibendung daripada sekarang, nescaya kita akan mengalami zaman di mana masyarakat kita akan terus lalai dengan hiburan dan akan menyebabkan kita terus mundur. Sekian, terima kasih. Itu penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah ataupun bahan yang terlarang melibatkan pelakuan yang berulang-ulang atau penggunaan dadah yang berlebihan. Pada kebiasaannya, ia mendatangkan perasaan gembira melampau maupun ketagih. Di samping itu, boleh melibatkan pola songsang yang akhirnya boleh mengganggu kehidupan seharian. Siapakah golongan yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah ni? Iaitu golongan remaja, orang dewasa maupun kanak-kanak. Terdapat beberapa penyelesaian. Yang pertama adalah menyiapkan berita ataupun cerita yang lebih membawa ke arah keinsafan dan iktibar kepada masyarakat mengenai kesan dadah terhadap diri sendiri. Yang kedua, mengadakan program-program yang dapat menarik perhatian para belia untuk mengisi masa lapang bagi mengelakkan mereka terjebak dengan masalah penyalahgunaan dadah. Tiga adalah kempen kesedaran diadakan oleh pihak kerajaan dan swasta dengan melibatkan kumpulan remaja yang sering menjadi sasaran utama para penjual dadah. Yang terakhir adalah tindakan undang-undang haruslah diperketatkan dengan mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pengedar dadah seperti penjara dan denda.